Di studio ketika ini, kita ada tetamu bersama kita untuk berbicara lanjut mengenai laporan interim MH370 ini, iaitu Profesor Madya Salihuddin Muhammad, pakar siasatan nahas udara. Terima kasih, Prof, bersama kami hari ini. Prof, apa mungkin yang dapat dihuraikan dari kenyataan dan juga laporan yang dikeluarkan semalam? Laporan semalam yang setebal 578 muka surat itu mengandungi banyak maklumat, banyak fakta yang telah dapat dikumpulkan oleh pasukan penyiasat. Jadi pada data-data ini kita boleh buat kajian mengenai untuk mencari punca kemalangan ini boleh berlaku. Dan siasatan ini merangkumi 7 bidang disifatkan mencakupi segenap aspek kajian dan juga hampir lengkap. Bagi Prof, dari kacamata Prof, adakah ia sudah memadai atau mencukupi? Memadai dari segi laporan masih belum memadai lah, kerana punca masih belum dapat dipastikan. Ya. Walaupun daripada laporan ini banyak kebarangkalian punca-punca yang boleh berlaku telah dapat diselesaikan. Contohnya dahulu ramai yang menganggapkan masalah dengan kru penerbangan, tetapi daripada laporan ini jelas menunjukkan bahawa kru penerbangan tidak ada masalah. Mereka telah tidak mempunyai sifat-sifat yang menunjukkan mereka mempunyai masalah. Jadi di situ kita boleh boleh abaikanlah masalah kru. Maknanya kru itu bukanlah salah satu daripada puncanya. Dari laporan ini juga yang minat bagi saya, daripada awal dulu kenapa ELT iaitu Emergency Locator Transmitter yang sepatutnya berfungsi tidak berfungsi. Pesawat MH370 ni ada 4 dia punya ELT. Itu alat yang akan berfungsi apabila pesawat ini mengalami kemalangan atau terhempas. Daripada laporan yang dinyatakan di situ, sebenarnya kita faham bahawa alat-alat ini, ELT ini perlu diaktifkan. Dan dalam kes ini ianya tidak berfungsi, maknanya ianya tidak diaktifkan. So, mengapa ianya tidak diaktifkan? Itu satu yang perlu kita kaji lebih mendalam lah. Adakah itu benda yang sama yang disebutkan oleh Prof tadi, sama dengan bateri kotak hitam yang telah tamat tempoh pada 2012? Bukan. Bateri itu cerita lain. Ini yang ELT, iaitu Emergency Locator Transmitter. Itu apabila pesawat ni berlaku kemalangan, terhempas dan sebagainya, alat ini ada 4 alat ini. ELT ini akan berfungsi, akan memberitahu di mana tempat pesawat itu terhempas. Ya. Tetapi alat-alat dalam laporan ini mengatakan yang ELT dipasang pada pesawat MH370 ini, ianya mesti diaktifkan. Contoh ni ada satu tu yang dipanggil One Fix ELT yang terletak dalam kabin pesawat dan ianya mesti diaktifkan oleh juruterbang. Jadi dalam kes ini, ianya tidak berfungsi. Jadi adakah maknanya juruterbang tidak dapat mengaktifkan alat itu ataupun adakah alat itu tidak berfungsi? Ini semua membuka kajian lebih mendalam lagi bagi mereka yang meminati, iaitu kita boleh tengok kenapa ianya boleh berlaku. Begitu juga ada lagi 2 ELT yang terletak pada pelampung ataupun kita panggil RAF lah, ataupun pelampung keselamatan, dan ia juga tidak berfungsi, dan ianya akan berfungsi jika RAF itu atau pelampung itu diaktifkan atau terkena air dan dia terbuka. Dalam kes ini dia tidak terbuka. Sebab itu dia tidak ada signal. Sebab itu kita tak jumpa lagi pelampung itu. Jadi banyak bila kita baca itu, sebenarnya banyak fakta yang boleh menjawab mengapa perkara-perkara yang kita rasakan sepatutnya berlaku tidak berlaku, dan dalam laporan ini banyak dia menyatakan. Pasca laporan interim MH370 ini, pastinya banyak persoalan timbul, antaranya apa yang telah disebutkan oleh Prof tadi. Walaupun sudah pasti punca masih belum diketahui sehingga kini, belum lagi, fakta siasatan bagaimanapun telah didedahkan dan juga diketahui. Apa tindakan seterusnya selepas ini, Prof? Bagi mereka yang dalam kumpulan penyiasat ini, mereka terus mencarilah puncanya, dan sekarang ini mereka masih lagi mencari bangkai pesawat itu. Manakala bagi mereka yang meminati kajian mengenai kemalangan pesawat udara, mereka boleh menggunakan fakta-fakta yang tercatat dalam laporan ini untuk buat kajian. Banyak perkara yang boleh dikaji sebenarnya dalam laporan ini. Dan yang pasti laporan ini, matlamat utama pasukan penyiasatan adalah untuk mengelakkan insiden serupa daripada berlaku dan bukan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak ataupun kecuaian di mana-mana pihak. Ya, memang itulah antara tujuan dilakukan penyiasatan bawah IQ Annex 13.
Dan itu akan terus, kenyataan ini akan terus dikeluarkan setiap tahun, Prof? Kalau berdasarkan laporan mengikut peraturan penerbangan awam antarabangsa, sehingga punca kejadian diketahui, laporan ini perlu dikeluarkan setiap tahun. Ya, saya. Tetapi kita akan, katalah dia mengambil masa yang panjang, ianya mungkin tidak lagi popular lah. Laporan perlu dikeluarkan, tetapi mungkin media tidak lagi pick up lah perkara itu, tidak ambil kerana dia dah lama-kelamaan dia tidak lagi popular. Mengikut peraturan, ianya terus setiap tahun akan dikeluarkan laporan interim. Dan apa-apa perkara baru yang dijumpai perlu dimasukkan dalam laporan itu. Okey. Baik, mungkin kita boleh sentuh sedikit mengenai faktor teknikal, Prof. Bateri kotak hitam yang telah tamat tempoh pada 2012. Jika telah tamat tempoh dan jika ditemui kotak hitam itu, sejauh mana ia akan menjejaskan rakaman? Okey, di sini saya ingin jelaskan bahawa bateri yang dimaksudkan yang telah tamat tempoh bukan bateri pada kotak hitam. Okey. Tetapi bateri yang pada satu instrumen dipanggil ULB, iaitu Underwater Locator Beacon. Okey. Kalau kita lihat kotak hitam tu, di sebelah hujung mana yang bulat dan kecil. Okey, kita tak ada kotak hitam sini, tapi di belah hujung tu yang bulat dan kecil. Sebenarnya bateri itu yang tidak telah tamat tempoh, bukannya bateri kotak hitam. Okey. Okay, jadi bila bateri itu tidak telah tamat tempoh, ia tidak boleh mengeluarkan isyarat, dan itulah menyebabkan sukarnya kita mencari kotak hitam itu, kerana bateri itu telah tamat tempoh. Kotak hitam masih lagi baik, tidak ada masalah. Jadi kalau kotak hitam itu masih berfungsi dengan baik, sudah tentu kotak hitam akan merekodkan semua maklumat. Jadi itu kena jelaslah bahawa bukan kotak hitam yang bermasalah, tetapi Underwater Locator Beacon, iaitu satu alat yang akan mengeluarkan isyarat supaya dengan isyarat ini kita boleh cari kotak hitam itu. Jadi dua benda yang berbeza walaupun diletakkan dalam tempat yang sama. Adakah dengan ketiadaannya isyarat itu menyukarkan lagi pencarian kotak hitam? Ya, saya. Kalau kita dalam kes itu memang itu sebabnya kita susah dapatkan kotak hitam. Kerana ULB itu telah tamat tempoh 14 bulan tamat tempoh daripada tarikh sepatutnya. Ya, sepatutnya bateri ini telah diganti. Jika bateri ini telah diganti, isyarat yang dikeluarkan lebih jelas, lebih mudahlah kita dapat mencari kotak hitam itu. Dan jika kita ikutkan laporan ataupun audit pemeriksaan keselamatan pesawat, adakah ini kesimpulan boleh kita lakukan di sini? Ia sebenarnya tidak mematuhi audit keselamatan bagi setiap pesawat, bagi memastikan setiap bateri itu perlu digantikan selepas tamat tempoh. Okey, ada dua perkara di sini yang perlu dijelaskan. Pertama adalah adakah bateri yang telah tamat tempoh ini menyebabkan kemalangan? Tidak. Bateri yang telah tamat tempoh ini tidak akan menyebabkan kemalangan. Itu kena jelas. Okey. Yang kedua, adakah bateri yang telah tamat tempoh ini digunakan dalam pesawat, adakah ianya telah melanggar peraturan? Ya. Kerana ULB adalah satu alat yang mesti ada, mesti berfungsi. Dan sepatutnya Certificate of Airworthiness, COA itu tidak boleh dikeluarkan jika komponen ini tidak diselenggara dengan baiklah. Jadi dua perkara yang kena jelaslah. Satu, adakah ia punca? Bukan. Dia bukan punca. Baik. Ini pendengar kita faham, bukan puncanya. Tapi adakah ia telah tidak mematuhi SOP? Ya. Ia tidak mematuhi SOP penerbangan. Dan itu saya kira satu perkara yang perlu diambil berat oleh pihak syarikat penerbangan, Prof. Ya, saya bila saya baca laporan itu, saya terperanjat. Kenapa benda ini berlaku, dan cara terbuka minda kita, secara terus kita, kalau yang itu boleh terlepas, bagaimana yang lain? Ya. Okay, jadi itu satu perkara yang amat besar. Tapi adakah ia punca menyebabkan kemalangan? Tidak. Itu kena jelaslah. Ya. Nanti pendengar kita kata, itu dah punca. Bukan puncanya. Baik. Berhubung radar, Prof, 3 radar berasingan turut diambil kira, iaitu radar di Vietnam, Medan, Indonesia dan juga Thailand. Dikesan radar Vietnam dan Thailand tetapi tidak oleh Indonesia. Kenapa ini berlaku, Prof? Okay, dalam laporan itu mengatakan bahawa radar komersial ataupun civilian, radar awam tidak dapat mengesan, tetapi radar tentera dapat mengesan. Jadi maknanya di situ yang dikatakan tidak dapat mengesan itu adalah radar awam, civil punya radar, bukannya tentera. Tentera masih lagi dapat mengesan. Dan kita kena pasti juga mengapa ini mungkin boleh berlaku, kerana
radar Vietnam dan Thailand dia mengesan pada peringkat awal pada masa itu sistem pesawat itu transponder pada pesawat itu masih berfungsi. Tetapi di sebelah Indonesia ianya berlaku selepas transponder tidak berfungsi. Jadi kemungkinan itulah sebabnya mengapa radar di civilian di Indonesia tidak dapat mengesan, tetapi radar tentera masih dapat mengesan kerana radar tentera menggunakan apa kita panggil primary radar, sebenarnya di yang civilian menggunakan secondary civilian radar dan bergantung kepada transponder itu sendiri. Dan Prof, dengan pengumuman laporan interim ini akan menghadkan sesuatu ataupun mungkin bentuk tindakan terutama dalam operasi pencarian di mana selagi bangkai pesawat tidak ditemui, ini masih dianggap sebagai kes terbuka? Ya saya, ia masih kes terbuka kerana maklumat masih belum banyak maklumat yang masih kita belum dapat. Walaupun kita dah boleh mengecilkan sedikit skop mencari punca itu. Kerana sekarang kajian yang telah dibuat mengatakan bahawa kru tidak ada masalah. Biasanya orang akan salahkan kru, so kru tidak bermasalah. Kemudian cuaca juga tidak ada dalam kes ini. Dan beberapa perkara lain lah. Jadi skop tu kita boleh kecilkan untuk mencari apakah punca pesawat ini apakah puncanya kemalangan ini. Bukan punca cuaca, bukan juga berpunca daripada anak-anak kapal. Dan operasi dijangka akan diteruskan, operasi pencarian diteruskan sehingga Mei. Bagi Prof sendiri, sejauh mana Prof, dari kacamata Prof, yakin pesawat akan ditemui di tempat yang dikatakan ia berakhir di Lautan Hindi? Okey, kalau kotak hitam kita jumpa pada peringkat awal lagi itu, kerjanya agak lebih mudah. Tetapi sekarang kotak hitam kita tak dapat jumpa, jadi kita kena menggunakan kaedah yang lebih besar atau lebih masif lah. Iaitu kita terpaksa buat pemetaan laut. Dan pemetaan laut ini memerlukan masa yang panjang dan mulai kos yang banyak. Setelah sekarang ni kita tengah buat pemetaan, lepas tu kena pula kaji pula daripada pemetaan itu bagaimana di manakah kedudukan yang mungkin berlakunya pesawat itu berada. Kemudian dari situ pula baru kita nak cari lagi pesawat itu. Jadi ianya adalah satu perkara yang agak komprehensif lah, agak detail perlu dibuat dan bukannya satu perkara yang mudah. Kerana ramai masyarakat umum menjangkakan proses pencarian itu sudah bermula. Walhal ketika ini proses pemetaan pun masih belum habis kerana kawasan sangat luas. Kemudian dah dapat banyak data, bagaimana kita nak menganalisa data ini? Yang itu pun memerlukan kajian yang mendalam untuk mendapat tahu di mana kedudukannya. Masih panjang perjalanan pencarian pesawat Malang MH370 ini, Prof. Baik, Prof, harapan Prof susulan pengumuman laporan yang interim MH370 semalam? Okey, dengan laporan yang telah dikeluarkan, sekurang-kurangnya dia telah memberitahu kepada umum fakta-fakta yang berlaku. Fakta yang selama ini kita dianggap sulit dan kita tak ketahui, sekarang kita telah ketahui. Bagi mereka yang berminat untuk buat kajian dan berdasarkan fakta-fakta ini, mereka boleh buat kajian kerana ianya sangat komprehensif. Tidak ada yang dicuba diselindungi dalam kajian yang laporan yang telah dibuat. Harapan saya satu masa nanti dalam masa dekat harap-harapnya akan jumpalah juga bangkai pesawat ini supaya kes ini boleh kita selesaikan dengan secepat mungkin. Kerana perasaan keluarga mereka yang terlibat, selagi makin panjang perkara ini berlaku, makin lama makin mereka akan mengalami tekanan perasaan yang banyaklah. Jadi kita kena, kalau boleh ianya ditamatkan dengan segera. Bukan pencarian ditamatkan, tapi dapatlah kita jumpa. Sebab kadang orang salah faham nak tamat pencarian. Bukan, dapatlah kita jumpa punca pesawat, kemalangan pesawat ini supaya bolehlah kita tutup buku. Itu buku kehilangan pesawat MH370. Baik, saya pasti itu harapan sama yang dikongsi oleh seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh masyarakat antarabangsa. Terima kasih Profesor Madya Salehuddin Mohamad, Pakar Siasatan Nahas Udara. Sama-sama.